Assalamualaikum and hi mystery lovers. Berjumpa kita pada kali ini di dalam Miss Hudi bercerita. So, tajuk cerita kita pada hari ini ialah kompilasi cerita-cerita gangguan dan juga saka. Let's check it out. Hai semua mystery lovers. Okay, so Miss Hudi nak kongsi kat sini ialah cerita tentang kakak angkat Miss Hudi, aka senior Miss Hudi lah, masa kat tempat belajar dulu. Kalau kenapa Miss Hudi kongsikan pasal dia ni? Okay, kakak ni dia sebab tempat kita belajar tu banyak juga murid yang diganggu kan. Kebetulan lah asrama Miss Hudi ni memang banyak budak yang diganggu. Tapi kita tengok akak ni, aku perasan akak ni dia macam sangat atentif tau. Dia kalau ada orang yang kena gangguan, dia dah bagi tahu siap-siap. Contoh dekat roommate, pesan, kalau budak ni dah sedar lepas ni, cepat-cepat bagi dia minum. Lepas tu kalau boleh jangan bagi tutup lampu lagi, tidur, temankan dia. Jangan bagi ada orang melawat. Lepas tu dia kalau ada orang kena ganggu, kena rasuk je, mesti dia akan dekat tempat kejadian. Tak kisahlah sebagai orang yang tolong tolong sediakan air ke atau apa-apa benda yang perlu untuk berubat tu kan. Dan juga dia lah orang yang macam tahu keperluan orang yang selepas kena rasuk. So sebab tu aku rasa dia menarik tau, kakak ni. Lah masa mula-mula tu kita orang, aku pun termasuk antara orang yang macam busybody-nya dia ni kan, poyonya dia ni. Betul lah, sebab kita macam, sebab dia satu pula, dia jenis orang yang orang kata PR agak kurang sikit. Dia tak reti sangat cara communicate dia kurang berkesan sikit dengan orang. Jadi orang macam anggapkan dia ni mengarah. Sebenarnya dia tak care dan dia nak bagi tahu benda yang betul, tapi penerimaan orang jadi tak best kat dia. So mula-mula aku rasa macam dia ni busybody, macam kenapa nak nama ke kan, tak baik kan. Tapi lama-lama bila aku duduk dengan dia, aku try untuk kenal dengan dia, baru dia kongsi dia punya pengalaman. Dia cakap sebenarnya dia duduk dalam family yang sentiasa kena gangguan, sentiasa ada je kes kena rasuk, termasuklah diri dia sendiri. Dan dia selalu pesan kat aku, kalau aku ada mimpi-mimpi atau ada benda-benda yang terjadi pada aku, jangan ambil mudah, jangan pandang ringan. Sebab kadang-kadang perkara-perkara yang orang panggil kalau kena COVID tu gejala kan. Okey, ni simptom-simptom kena gangguan ni, dia betul tau sebenarnya. Antaranya yang dia pernah cerita kat aku, masa dia mula-mula, masa dia kecil-kecil dulu, dia cakap dengan aku, dia kerap sangat mimpi. Dia memang ada pengidap sawan lah, satu hal. Dan kemudian dia selalu sangat mimpi dia duduk di tempat yang sangat tinggi, tempat tinggi kat atas bukit ke. Lepas tu kan tak ada orang, tu dia segayat sangat. Kedua, dia selalu sangat mimpi duduk dalam tandas. Itu yang paling tak best dia kata. Sebab duduk dalam tandas yang, kalau korang tengok cerita hantu tu kan, yang macam tertinggal, terbiar, kotor, macam tu lah. Macam tu dia punya situasi dia. Dan yang paling tak boleh belah sekali, dia pernah mimpi dia menyusukan budak tau. Okay. Jadi sebagai budak kecil, kalau mengadu dekat mak ayah pun, budak kecil ni kadang-kadang dia taklah kecil sangat, maksudnya dalam darjah 3, darjah 4 macam tu. Taklah orang kata cara bercerita tu betul kan. Dan kedua, disebabkan kakak ni ada sawan, so mak dia beranggapan yang dia ni mimpi disebabkan kesan benda-benda macam tu lah. So mak dia, family dia agak macam tak ambil berat apa yang dia cerita. Mungkin sebab kekurangan ilmu juga kan. Okay, satu lagi, family dia memang ada sejarah ada orang hantar tau.
bapak dia dulu, sebelum dia kahwin dengan mak dia, bapak dia dah kahwin dan dah bercerai dengan tempoh masa yang sangat singkat. Bila bercerai tu, bapak dia kena orang hantar. Yang hantar tu ialah lelaki yang nak kamu isteri pertama bapak dia. Okey, itu satu. Dan dah berubat dah, sihat. Lepas tu mak dia pula ada sejarah yang pernah kena gigit binatang yang tak dikenali, tapi berdarah tangan. Lepas tu badan lebam-lebam. Lepas tu satu lagi dekat belakang badan mak dia tu macam ada bonggol sikit kat belakang. Okay. Benda-benda tu semua, mula-mula akak tu cakap dengan aku, diorang macam sekadar dengar dan fikir benda ni tak ada apa, benda ni akan berlalu pergi macam tu. So akak ni besar dengan mimpi-mimpi yang aku cakap tadi, tapi dia ambil enteng je benda tu, dia ambil ringan je benda tu. Okay. Dan paling kemuncaknya ialah masa dia memang kena serangan sawan paling teruk sekali, sampai tahap dia berjalan, dia pergi cuba untuk cederakan adik dia. Masa tu mak dia panggil satu ustaz ni untuk berubat, dan sawan dia alhamdulillah dah hilang lah. Last jam 4 tu lah. Tapi dia cerita dengan aku, dia tetap ada rasa, orang kata macam mana, mimpi dia tidur tak puas sebab dia selalu sangat mimpi yang bukan-bukan. Dia mimpi apa? Mimpi aku cakap tadi, dia kadang dia kata dia mimpi ada ular kejar dia. Orang dulu-dulu, kepercayaan orang dulu, kalau ada ular nak kejar kan selalu dia kata kau nak ada nak datang Minang lah tu kan, macam tu. Jadi bila orang tua selalu cakap macam tu, so kita macam fikir tak ada apa-apa ni, okey je, biarkan je. Lepas tu akak tu cakap dengan aku, dia daripada kecil insting dia kuat tau. Apa-apa nak jadi je, dia rasa macam dia boleh tahu. Bukanlah dia kasyah ke apa, dia macam insting dia kuat. Contoh macam terjadi tu, dia masa tu nenek dia sakit kat kampung, dia tak ikut balik sebab kena jaga adik-adik dia, nak periksa kan. Jadi mak ayah dia balik kampung. Bayangkan kakak tu duduk dalam tandas, dia dengar bunyi telefon. Dia dengar bunyi adik dia cakap dalam telefon, tapi tiba-tiba dalam hati dia terdetik, nenek aku dah tak ada dah ni. Itu salah satu yang pelik tu. Bila dia keluar, adik dia cakap, akak, nenek dah tak ada. Dia tak rasa terkejut pun benda tu, sebab dia rasa, aku dah boleh agak dah benda tu jadi macam tu. So selama tu dia ingat itu adalah anugerah tau daripada Allah lah kan. Tapi akak tu cerita start dia macam ni. Okay, gangguan-gangguan yang mimpi ni, bila dia tak ambil indah sangat, maksudnya bukannya nak suruh percaya benda tu dia hantar orang ke apa, tapi sebenarnya kalau setahu aku, mimpi menyusukan budak ialah mimpi yang kita akan terima saka, ataupun mimpi akan kena gangguan tau. Tapi akak ni kata dia fikir benda tu sebagai naluri dia, sebagai seorang kakak. Dia fikir macam tu lah kan. Orang selalu cakap mimpi mainan tidur kan. Dan mimpi-mimpi ni mula-mula mimpi je tau. Okay. Dan lagi lebih memburukkan bila benda ni start attack dia punya fizikal dan kesihatan dia. Pertama yang terjadi ialah akak dia cerita dia pernah tak period tau lama. Dia tak datang bulan, dekat 8 bulan dia tak datang masa tu, sampai dia takut dengan diri sendiri. Okey. Tapi lepas daripada dia keluar daripada tempat belajar dia, sekolah agama tu, dia masuk tempat lain, period dia keluar tapi tak berhenti pula. Dan istihadah dia, kalau ada contoh, kita period selalu paling kurang sehari kan, dan paling banyak 15 hari. Akak ni memang period 15 hari campur dengan istihadah dia 15 hari. Jadi kau bayangkan, dia punya period dia tak berhenti. Setiap bulan, kadang-kadang berlarutan dalam 2-3 bulan macam tu, full darah keluar. Dan darah yang keluar tu bukan darah sikit-sikit, darah yang keluar tu darah berketul dan banyak. Akak ni akhirnya diterima bekerja sebagai
tenaga pengajar lah dekat salah satu sekolah kan. Jadi dia cerita kat aku, bila dia menjerit je kan, dia macam contoh bukan menjerit, macam kuatkan suara, period dia akan keluar tau. Dan benda ni menjejaskan prestasi dia sebab dia banyak kali pergi klinik, memang dia penat. Kau bayangkan darah keluar tak berhenti non-stop 24 hours. Tapi bila pergi klinik, doktor kata tak ada apa-apa. Doktor kata darah dia kat border gitu je. Dan doktor cuma bagi darah untuk berhentikan darah. Darah berhentikan darah, sorry. Dia bagi ubat yang untuk berhentikan darah. Ubat mak aku pernah cakap ubat ni sebenarnya buat perancang kehamilan. Aku tak tahu betul ke tak, tapi ubat hormon tu lah dia bagi. Lepas tu bila kakak ni pergi check kat hospital, banyak doktor kata okey, masalah hormon. Pergi kat homeopati pun masalah hormon juga. So dan kedua, itu yang pertama, dia attack macam tu. Risaulah kakak ni sebab kau bayangkan dia nak kahwin macam mana nanti. Dan dia nak menjalani kehidupan dia seterusnya macam mana. Darah tu tak berhenti. Memang sangat-sangat, kau bayangkan rimas macam ibarat kau kencing je, sentiasa basah je, dan kau kena selalu standby je, dan peratusan kau untuk bocor pergi ke mana-mana tu sangat tinggi. Okay, kedua, itu pertama, pasal period kedua, kalau kakak ni nak pergi kerja, tiba-tiba je dia akan sakit teruk, dia akan muntah-muntah, dia kata-kata tekak, dia akan batuk sampai dia muntah. Bila dia tak pergi kerja, dia akan okey. Dia nak pergi kerja, dia akan jadi macam tu. Dia masa tu akak ni baru sebagai guru, kata bukan guru sandaran lah. Guru sandaran aku rasa. Guru sandaran sekolah, terutamalah cikgu-cikgu yang lama-lama, memang tak puas hati lah sebab dia selalu tak datang. Sebab tak ada satu laporan yang penuh daripada doktor, daripada hospital yang mengatakan yang cikgu, yang akak ni tak boleh pergi bertugas. Macam mana dia dapat laporan tu? Sebab dia pun tak tahu sakit apa yang dia dapat. Dia pun tak tahu apa yang terjadi pada diri dia. Kenapa benda tu terjadi pada diri dia. Okey. Dan akak dia cerita, mak dia ambil alternatif, bawa gambar dia pergi tunjuk kat satu ustaz. Masa itulah terbongkar yang sebenarnya akak ni telah ditumpang saka. Dan paling mengejutkan, saka tu adalah daripada nenek dia sendiri. Sebenarnya mak dia pun tak tahu yang mak dia tu ada saka. Maksudnya nenek dia tu ada saka. Yelah, sebab kadang-kadang orang dulu-dulu dia tak tahu pun, dia terima benda tu adalah saka sebenarnya. So kes dengan akak ni dah hidup dengan saka ni lama rupanya. Dan ustaz tu tengok ada saka ular, dia nampak dekat kakak ni. Masa tu akak ni umur dekat 20 lebih, dekat dengan 30, tapi memang payah jodoh dia nak lekat. Akak ni cakap dengan aku, dia memang susah untuk lelaki dekat dengan dia. Dan aku sebenarnya, aku boleh tahu semua cerita ni sebab sampai sekarang aku masih contact dia, aku masih tanya khabar dia kan. Kemudian dia attack tu. Bila dia attack kesihatan dia, tapi tak ada orang kata, bila pergi klinik tak ada apa-apa. Tapi sedangkan tuan yang menanggung ni derita ni. Okay. Dan Alhamdulillah, adalah dorang, kakak ni cerita dengan aku, dia pergi berubat, dia pergi buang kat satu ustaz ni. Dia cerita dengan aku, dia cerita kat aku, dia kata betapa dia rasa seram sangat masa nak buang benda tu. Dia kata proses nak buang tu, dia ada dengar, masa tu baru dia dengar bisik-bisik. Selama ni dia tak dengar, dia tak pernah jadi benda macam tu. Maknanya benda ni dah terlampau kuat dah duduk dalam diri dia, sampaikan dia ingat benda tu adalah bisikan hati dia. Ustaz tu kata bukan, sebenarnya benda tu melarat kan. Lepas tu dia try buang, dia sengat-sengat jalan je masa tu. Sekat jalan, dia dah tak boleh terima sebab dia kata kalau dia teruskan, dia takut dia tak sedar, dia bertambah teruk kan masa tu. Dia dengar bisikan tau masa ustaz tu tengah baca-baca. Dan ustaz tu bagi tahu memang dia teruk lah. Dia dengar ustaz tu muntah lepas tu, dia kata. Lepas tu akak ni cerita dengan aku, bapak dia dapat rezeki pergi umrah, bak mak dia pergi umrah. Masa tu period tak berhenti lagi tau. So orang kata berkat doa orang tua kot rasanya. Dan sama juga akak ni pun bukannya tunggu aja, dia pun berubat diri dia sendiri.
Dia baca ruqyah, dia baca ayat-ayat untuk tahan darah dia semua kan. Dia kebetulan bapak dia pergi umrah, alhamdulillah. Jadi dia pun memang stop terus. Okey lah kan, okey, tak ada masalah dah. Lepas tu tak lama tu kami jumpa balik. Sebab masa tu kenduri kahwin dia, aku pergi kenduri kahwin dia. Masa tu akak tu cerita dengan aku, dia takut, dia cakap dia takut suami dia tak boleh terima diri dia ada sakit-sakit macam tu. So aku cakap lah, terang lah dekat suami akak tu, takkan dia tak faham kan. Okey, tak lama aku tak jumpa dia. Last sekali dalam sebulan dia kahwin macam tu, aku call dia. Masa tu dia cerita dengan aku, dia kata dia balik kampung kan. Dia kena lagi dekat kampung. Rupanya saka tu tak buang habis sebenarnya, ada lagi. Dan ustaz yang ubat dia cakap dengan akak tu, dia kata sebab benda ni dah lama sangat dekat kakak tu. Dan ustaz tu tanya kenapa daripada dulu dia tak try untuk buang. Dia pun cerita dengan ustaz tu, selama dia ingat benda ni tak ada apa-apa. Dia ingat benda ni hanyalah satu kalau mimpi dia tu, dia ingat dia mainan tidur je. Bila dia dah cerita kat mak dia cuma anggap okay, benda tak ada apa-apa lah, it's okay. Jangan fikir sangat, jangan terlampau terurutkan sangat, tak ada apa-apa. Bila jadi macam tu, yang menyebabkan akhirnya benda tu tak nak pergi daripada kakak ni. So masa yang aku belajar sekali dengan dia tu, yang aku cerita dia macam busybody je, dia rupanya tu dia cakap. Dia kata dia biasa tahu dia kena rasuk. Dia kata bila dia sedar tu satu benda, dia akan cari air dulu. Dia kata dia haus sangat. Kedua, dia penat. Sebab tu dia pesan kalau ada kawan-kawan yang lepas kena rasuk, kalau boleh jangan bagi orang main melawat tengok dia dalam bilik tu. Tunggu dia dah rehat betul-betul, esok barulah datang jumpa melawat. Sebab orang yang lepas berjuang ni, benda yang masuk dalam badan dia sebenarnya penat tau. Kita nampak dia tak sedar, dia menjerit-jerit, semua menggunakan energi tenaga dia. Memang dia akan penat. Kedua, aku perasan akak ni, dia akan selalu bawa dia punya tudung. Kalau orang kena ada dia tahu tempat ni orang ada kena rasuk kan, dia akan bawa tudung sarung dia, dan dia akan bagi orang yang kena rasuk tu pakai. Sebab dia cerita masa dia jadi kat rumah dia dulu, orang tak jaga aurat dia tahu. Bila orang datang berubat, kadang ustaz-ustaz nampak aurat kita kan. Jadi itu yang dia selalu prepare. Barulah aku faham kenapa dia sangat atentif dekat orang-orang yang kena rasuk. Rupanya dia adalah salah seorang yang biasa kena benda tu. Itu satu. Dan akak ni cerita benda yang terjadi kat dia tu, saka tu sebabkan keturunan lah kan. Benda yang paling teruk jadi kat family dia, dia kata ayah dia dah kena sekali, tiba-tiba kena kali kedua. Yang ni memang betul-betul orang hantar. Dia kata dengan aku, dia cakap korang kalau nampak ahli keluarga korang berperangai pelik tak macam biasa, cek tengok betul-betul. Kalau kes bapak dia macam tu, masa tu mak dia mengandung, bapak dia mula-mula jadi baik sangat. Bapak dia selalu tolong mak dia buat kerja. Memang pelik. Baik tapi pelik. Baik yang biasa lain, baik berubah tu lain. Ni baik yang pelik tau. Pelik macam mana? Okey, dia tak bagi mak dia buat kerja. Okay, tak apalah, bapak dia tak bagi mak dia buat kerja. Okey, dia pun buat semua. Tapi apa yang bapak dia buat akhirnya menyebabkan mak dia kena buat balik kerja tu. Faham tak? Bapak dia jadi macam orang yang hilang akal. Macam itulah, lebih kurang macam tu cara bapak dia buat kerja. Lepas tu dia pernah cerita dengan aku, pernah pergi kat mall, bapak dia nak beli barang-barang, kononnya nak beli barang rumah semua kan. Mak dia pergi, asyik baik standby juga bawa duit. Mula-mula bapak dia kata tak payah bawa apa-apa, tak apa, dia ada duit, dia kata beli ambil je barang semua, nanti dia bayar. Masa nak pergi bayar, bapak dia keluarkan duit RM1 weh. Kat situ dah antara benda-benda pelik yang jadi kat bapak dia. Lepas tu ada lagi lah benda yang terjadi lepas tu, makin pelik. Dan ujung-ujung bapak dia jadi
pemarah, jadi baran. Bapak dia marah mak dia. Kakak dia cerita kalau dia nak pergi sekolah kan, memang dia jadi risau nak pergi sekolah, nak tinggal mak dia dengan bapak dia kat rumah tu. Sebab bapak dia pernah berapa kali nak angkat tangan, sedangkan bapak dia bukan jenis orang macam tu. Dan mujurlah diorang sempat cepat berubat dan bapak dia jadi okey. Kalau korang tengok korang perhati kita ni orang khasnya Melayu Islam ni, kalau korang tengok orang yang kena gangguan kerana dia melakukan sesuatu yang tak sepatutnya dibuat, contohnya macam dia terkena ada benda tu usik dia, contoh dia lalu tempat tu tak sepatutnya dia lalu, dia kena ganggu, ataupun dia terpijak sesuatu ke, ataupun dia orang kata tak sengaja kan melakukan sesuatu yang akhirnya menyebabkan makhluk tu marah dan makhluk tu ganggu dia. Kalau korang tengok gangguan yang orang terkena disebabkan benda-benda remeh macam ni, gangguan dia tak kuat sangat tau. Gangguan dia orang kata sekadar benda tu menyelmakan diri, ataupun sekadar benda tu kacau dari segi perhati, kita rasa macam bulu rumah kita cering je kan, bulu rumah kita naik tu sebab ada benda perhati, macam tu je. Tapi kalau benda yang datang gangguan daripada orang hantar, kesan dia sangat teruk tau. Dan contohnya orang hantar sihir kan, macam menggunakan perantaraan menggunakan perantaraan bomoh ke, tak kisahlah apa-apa, tapi kesan dia dan cara serangan dia tu sangat teruk sebenarnya. Sampai aku terfikir kan kat dunia ni sekarang, siapa yang seram lagi, orang ke jin, syaitan ni? Apa pendapat korang? Orang ke jin yang seram? Yang tu korang boleh tulis kat komen kat bawah. Okey, itu aku kongsi pasal kakak tu. Dia punya orang cakap fasa hidup dia yang diganggu. Ini aku jumpa seorang lagi akak. Akak ni non-Muslim tau, tapi akak ni kerap kena ganggu. Kena ganggu bukan disebabkan yang remeh-remeh ni, semua kena kerana dihantar. Dan selama ni korang ingat orang Melayu Islam je kan yang buat benda tu? Tak akak ni non-Muslim. Dan yang hantar kat dia semua ex-boyfriend dia semua non-Muslim. Tapi dendamnya pasal pun hantar juga. Dan akak ni cerita dengan aku, apa yang jadi kat dia, simptom dia sama macam mana yang kalau dalam Islam ceritalah, dia mimpi binatang bisa, dia mimpi tempat kotor, dia mimpi menyusukan budak. Dan bila attack fizikal tu, dia akan jadi sakit dekat bawah hari-hari. Dia sakit yang bila nak maghrib, bila asar dia start best, bila nak maghrib dia start seronok. Sama je sebenarnya. Jadi kita kalau dengar cerita pengalaman orang terjumpa, terserempak benda-benda macam tu, bukan aku kata seram, tapi sekurang-kurangnya benda tu macam sekadar ganggu je. Tapi kalau bab sihir menyihir ni, dia punya dahsyat tu sampai kalau boleh nak buatkan orang yang kena tu sampai mati. Dan ada kawan-kawan aku yang family dia terkena betul-betul sampai mati. Sebenarnya pada aku, manusialah makhluk paling seram atas dunia ni. Sebab kalau dia dah tak boleh nak fikir, kalau dia punya hasad dengki ataupun dia punya dendam dia terlampau kuat, dia sanggup membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk ni, dengan iblis, dengan syaitan. Buat perjanjian untuk apa tahu? Untuk rosakkan manusia juga, hanya kerana sakit hati ni pasal. Jadi nasihat aku, kalau korang ada mengalami tanda-tanda atau simptom yang ada aku pernah cerita tadi, tolong usaha pergi berubat. Sebab bila perkara ni dah makin teruk dan memburuk, korang punya usaha untuk buang tu lagi susah. Dan jadi kak akak tu sampai sekarang dia cerita dengan aku, dia masih belum lagi dikurniakan anak. Sebab tak tahulah mungkin disebabkan ada kaitan dengan benda tu. Dia pun berusaha lah, cuba secara doktor lah, secara sains dia cuba, secara Islam dia cuba
kan. Ada orang kata macam tu, ada orang kata macam ni. Dia pun dah tak tahu dah nak fikir mana satu. Jadinya yang akak yang cerita yang non-Muslim tu, dia punya tahap kena ganggu tu sampai dia terpaksa berubat dengan ustaz tau. Maknanya bila dia sihat je kan, nanti orang tu topak balik. Itu kata dia lah kan. Jadi itu aku kata, memang betul, kalau boleh kita tak nak mengalami pengalaman tersekempak dengan benda tu, terganggu dengan benda tu, terjumpa dengan benda ni, terjumpa benda ni. Tapi benda yang lagi menakutkan aku rasa ialah apabila kita tak boleh nak kontrol tak boleh nak kontrol kalau ada orang tak suka dan dengki dengan kita dan hantar benda-benda macam tu. Sebab kesan dia, aku pernah tengok, sangat teruk dan mengambil masa yang lama untuk sembuh. So kalau you all ada simptom-simptom macam ni, aku bukan takutkan korang, tapi kalau ada salah satu simptom-simptom macam ni, jangan ambil mudah, jangan ambil enteng. Jangan ingat kalau zaman yang moden ni tak ada benda-benda macam ni. Tetap ada lagi, sebab syaitan dan iblis tetap wujud juga. Dan manusia yang berhati, syaitan dan iblis ni pun tetap ada juga. Berubat dengan kadar segera, amalkanlah ayat-ayat pelinding tu, dan kita jaga tata tutur kita. Sebab ialah kadang-kadang pun orang cakap, kerana pulut santan berasa, kerana mulut badan binasa, kan? So tamat cerita kita pada hari ini. Kalau korang suka video ini, korang boleh like, subscribe dan share kepada platform-platform lain, Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, TikTok ke. Dan kalau korang nak tahu lagi cerita-cerita seram, cerita-cerita misteri, kalau korang ambil kat bawah lah. Nak nanti Miss Hudi akan cerita lagi, cerita yang seterusnya. Okay, jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi. Ciao.